Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di Coin Market Cap dan juga sedikit currency untuk tengok ke manakah arah pergerakan market. So semalam kita jangkakan untuk pergerakan jatuh lebih daripada untuk naik sebab apa pergerakan confirmation untuk di daily. Kita dah drop below kita punya 16.7k. So manakah arah pergerakan market kita akan tengokkan pagi ni. So semalam sebelum masuk tidur malam Zul sempat tengok chart dan pagi ni Zul tak tengok lagi. So nanti kita akan tengok sama-sama. So apa pun dia kita pergi ke Coin Market Cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang berlaku dalam tempoh 24 hours. So inilah Coin Market Cap. So currently market berada di below 800 bilion iaitu 795 bilion, di mana Zul ada jangkakan untuk bottom kita market kripto akan keseluruhannya berada dalam 400 ke 500 bilion. Bermakna dalam 40 ke 50% lagi drop daripada current total market, iaitu total market currently berada 795 bilion. Tu volume semalam adalah 30 bilion, so sikit je, tak banyak pun volume malam. BTC dominan meningkat balik 40%, Ethereum 18.3. So let's go kita tengok ke harga semasa untuk pagi ni. Bitcoin berada di 16.5k iaitu macam cakap kita ada support di 16.7 dan sekiranya kita lost 16.7, meaning kita journey ke kawasan 16k next kita punya support. So Ethereum lost position 1.2 kepada 1.19k. So itulah pergerakan Ethereum drop. Bitcoin drop 1%, Ethereum drop hampir 2%, so SRP drop 3%, Dogecoin 4.5, Cardano 4.6, Matic 2.8, Dot 4.3. So mostly semua sedang drop yang drastik. Solana drop 11%. So kita akan tengokkan Solana kenapa drop 11%. Nanti kita akan tengokkan macam cakap Solana Zul ada target dalam kawasan $4 ke $5. Nanti kita akan tengok balik Solana. Zul tak ingat berapa target tu, tapi dalam below. Nanti kita akan tengokkan Solana. Kemudian nanti tuan akan tengok kat di ruangan komen ada yang tanya pasal KDA, Ethereum, kemudian ada Harmony One untuk jangkaan 25. So nanti tuan akan tengokkan KDA, Ethereum, Harmony One. So first, kita tengok dulu chart di Bitcoin. Apa yang berlaku di chart Bitcoin. So ini adalah chart Bitcoin untuk di daily. So di daily semalam kita dapat quarter confirmation yang quarter tak berapa nak clear disebabkan daily semalam close tu ngam-ngam saja 16.7. Tapi kalau di daily tak nampak, tapi di 4 hours sebenarnya kita tengok price itu dah pun close below 16.7. So kali ni kita akan tengok untuk hari ni punya daily dah close dalam masa 20 second. Kita akan tengok sebab apa tu buat remark dalam 20 second. Kita tahu candle ini memang close bawah 16.7, 16.5. So meaning inilah confirmation kita yang lebih strong ataupun confirmation yang semalam pun dah dapat confirmation mana. So hari ni kita jangankan ada more late down untuk pergi price teruskan. Bukan teruslah, kita akan journey ke 16.0 iaitu kita punya target, next support, next akan punya key level, dan kita masih lagi berada di kawasan Fibonacci support iaitu ini di 200. So ini kita masih lagi dalam Fibonacci. So apa-apa pun boleh berlaku dalam box Fibonacci ni untuk sama ada dia bounce atau tidak. Cuma kita ada dua bear flag, iaitu satu bear flag yang kita ada 3 bear flag sebenarnya. Kalau anda perasan kita ada 3 bear flag, iaitu yang pertama yang ini bear flag yang besar ni belum lagi achieve target, iaitu target ni adalah kawasan 13.1 ataupun kawasan tu punya 13.1 yang ini. Kemudian kita ada juga lagi small yang ini price target untuk bear flag ini pun ada price target di kawasan almost 15k. Kemudian ini kawasan small di kawasan 15k, iaitu di mana attack balik kawasan lower low sebelum ini iaitu kawasan 15k. Dan di mana macam juga kan sekiranya kita lost position ini adalah confirmation kita untuk drop ke kawasan 14k, dan insyaAllah 14k ke 10k adalah kita punya kawasan next kata bottom ataupun bukan next bottom, kita punya Zul punya target untuk bottom di Bitcoin. Dan Bitcoin jangan terkejut kena Bitcoin boleh jatuh ke kawasan 80k. Sebab apa? 98% 83% Bitcoin drop daripada all time high adalah dalam 9k. So, itu adalah potential. Sebab apa macam kan tahun 2000 kita dah tahun 2013 first bearish market kita drop 95%. Tahun 2018 kita drop 93%, 85.
85%, 83%. So untuk tahun ni tu jangkakan 80 ke 8%. So 80% adalah berada di kawasan 10K, 83% dah berada di kawasan 9K. So itulah pergerakan Bitcoin. So kita masih jangkakan untuk ini on track kita movement, tapi kita ada support ni, kawasan support iaitu di kawasan bawah ini, kawasan support. So price boleh saja return balik. So kiranya kita nak tengok perjalanan kita ke 16.0K, 16K cancel lah, price regain balik above 16.7. Currently on track untuk kita more downtrend ke bawah. Dan kita tengok RSI 4 hours dan top RSI berada di oversold dan kita berada di kawasan support. So untuk drop ni kita hanya perlu volume aja. So volume adalah hari tak ada lagi volume. Even Elon Musk pula, Michael Saylor pun beli maknanya buy dip. So macam cakap Zul pun akan buy dip juga, cuma buy dip tu adalah bulan 1 nanti. So kalau tak tarik bulan 1, insyaAllah kita buat apa, kita duit tak banyak. So duit banyak kita akan cuba grab lower yang boleh. Dan itulah tak target bulan 1 memang Zul akan start buy, whatever price Zul akan start buy. So itulah untuk di Bitcoin. So let's go, kita pergi ke Ethereum kejap. Untuk ada pertanyaan semalam di Ethereum, tak, you tengok di ruangan komen. Ethereum tu ada spesifik untuk request ataupun tidak. Ethereum USDT, KDA dan Ethereum. Okay, KDA dan ETH. ETH kita tengok lalu ETH, Ethereum. So Ethereum sampai mana? So Ethereum macam dekat semalam kita berada di kawasan satu support. Ni kita tengokkan balik. Kita ada bear flag ni, di mana kita ada resistance ni, iaitu ini point breaking ni, price target ini, dan price target ini ialah breakout ni ialah menuju ke kawasan almost kawasan new target, iaitu 700 ataupun kawasan $800. So Zul ada targetkan untuk Ethereum drop ke 800 ke 500 Zul punya target. Kita ada 829 support dan 514 support. So inilah jangkaan bottom tu antara $800 ke $500 untuk Ethereum. Dan disebabkan kita tengok 4 hours, currently 4 hour pun masih berada di overbought, oversold punya. Dan current market amat bearish, semua sentimen amat bearish. So tak terkejut kalau ada berlaku sedikit kenaikan untuk Ethereum pun. Kalau tengokkan kita dah break sedikit channel ni, supaya ada possible dia boleh naik. So kalau ikutkan tadi di Bitcoin pun kita berada support dan oversold. So oversold untuk RSI dan stop RSI. So ada possible juga price boleh berlaku balik kenaikan. So itu boleh jaga berlaku, tapi pun currently kita masih dalam bearish market. So masih lagi menjangkakan kita akan downtrend ke kawasan 14K. InsyaAllah kita akan ada rezeki untuk di Bitcoin 14K ke 10K. Ethereum kita akan ada rezeki ke kawasan almost dalam 800 ke 500 $500 untuk per Ethereum. So itulah untuk KDA yang tu tengokkan. So, tapi kalau break menunjukkan untuk Ethereum whatever antara 1K ke 1.2K, 1K ke 1.4. Nanti kita tengok balik dia punya support. Sebenarnya support kita berada 1K. Say around 1K. Around 1K adalah memang good position untuk anda DCA untuk long term. Cuma 800 ke 500 tu rezeki bottom. Kalau dapat, kalau price jatuh ke satu, kita boleh grab lagi another coin untuk Ethereum. So around 1K dah memang good untuk DCA. Dan insyaAllah nanti tu akan buy, akan start bulan 1 tu akan start buy. So itulah untuk Ethereum. So kita akan tengok KDA pula. KDA tu ada KDA kawasan ni, Bitcoin. Alright, KDA lama tu tak tengok KDA. So KDA inilah untuk di daily. So daily kita akan tengok cuaca daily untuk long term. So untuk di KDA dia baru saja break dia punya satu trend line. So semua trend line saja. So trend line ini boleh leak price untuk kalau ada good momentum adalah ke kawasan $3.5. Tapi pun masih dalam bearish market. So untuk KDA ni dia ada target untuk 98% drop, iaitu ke kawasan almost 49 sen ataupun 50 sen. So dengan kejap ni kita akan tengok possible juga kita ada bear flag kat sini. Dia akan letakkan price target dia. First nanti dia akan ambil yang ni. Kita ambil yang ni untuk price target dia ada quarter bear flag ini, point breakout yang ini, kita breakout ini. So ini price menuju kawasan sama mesti dia jangkakan 98%. So untuk KDA kalau anda nak buy bottom around 50 sen $50 adalah good untuk anda buy. Sebab apa? Price dah drop 98% daripada all time high 59 tu. Arti 50 sen $50 itu adalah 98% drop daripada all time high. Good untuk anda invest. Sebab apa? Price pun dah start buat quarter pattern ini lebih kepada pattern, kalau kita tengokkan ini lebih pattern kepada falling channel, bukan falling channel, falling wedge adalah more kepada untuk price
melakukan reversal daripada downtrend ke uptrend. So good untuk siapa-siapa untuk buy untuk KDA. Zul pun ada monitor juga KDA ni untuk buy sebenarnya. So insyaAllah kalau ada di sini Zul akan cuba grab kan. Kalau drop ni expected ni kita ada bottom, kemudian kita akan start regain naik tu. Mungkinlah naik tu tak macam nak, tapi kita akan start quarter momentum bullish balik. Macam cakap kan, untuk tahun 23, tahun 24 adalah tahun untuk membeli, tahun untuk DCA, collect sebanyak aset yang boleh untuk anda nak dalam kripto. Bukan aset kripto aja ya. Mana-mana aset saja anda nak, gold ataupun apa sebarang aset-aset yang lain yang bukan dolar, so anda boleh buy untuk long term, jangkaan next bulan lah kripto selalunya tahun 2025. So itulah untuk di KDA. So next coin tu nak tengok tadi apa lah, kita nak tengok permintaan dulu. KDA dah, Ethereum, kemudian sebenarnya tu boleh tengok Harmony One, jangkaan untuk peran 2025. So nanti tu akan tengokkan Harmony One. Harmony One memang tu punya favorite coin untuk first kalau ikutkan yang projek yang small yang kata memang tu target adalah yang first adalah Harmony One. So Harmony One tu ada target 98% drop ke kawasan 0.005 dan kita pun dah journey. So tengok untuk price dah pun target 0.01 adalah 95% dan dicakapkan untuk altcoin 95 ke 98% drop daripada all time high adalah good untuk DCA. Cuma tu tak buy lagi sebab apa, tu tengok momentum untuk Bitcoin masih boleh drop, dan insyaAllah kita akan dapat Harmony One di kawasan 0.005 dengan kejatuhan Bitcoin ke kawasan almost alam 14k ataupun 13k, dan kita akan dapat Harmony One 0.05. Masa tu akan buy terus, tu akan completekan tu punya quarter holding coin. Sebab apa, tu ada target untuk dapatkan 10,000 coin. Tu kalau dah quarter 0.05 sen ni, insyaAllah boleh dapat lagi banyak lah, lebih daripada 10,000 coin. Tapi pun tu akan buy dulu 10,000 coin, kemudian kita tengok macam mana. Kalau ada duit lebih lagi, tu akan tambah lagi lebih untuk Harmony One. Tapi dia dah target dulu 0.05 untuk buy betul-betul. InsyaAllah kalau kita dapat whatever price masa tu akan buy, dan kita buy duit yang expectation akan boleh loss. Sebab apa, kita tak boleh jangkakan adakah projek ni akan boleh kekal tidak. Tapi berdasarkan fundamental, projek ini adalah good untuk long term, dan kita dah buat pergerakan ni, pergerakan falling channel walaupun dah breakout, tapi breakout masih lagi dalam bearish market. So kita walaupun breakout, kita masih lagi downtrend. So price berada, RSI berada oversold, stock RSI berada oversold, dan momentum drop itu ada, dan momentum untuk naik tu untuk short term pun ada. So ini kita dah lost position support kita 0.01. So next support kita adalah berada di 0.005, iaitu 50% drop daripada current price 0.01. So macam juga kan untuk total market, dia ada expectation untuk price drop 40 ke 5% lagi daripada 800 bilion ke almost dalam 400 bilion. So meaning half ataupun separuh harga meaning kita boleh kata jangkakan untuk semua coin akan turun lagi separuh harga. So Bitcoin separuh harga daripada kata almost dalam 16k ke kawasan almost ke 10k, 8k. Itulah separuh harga yang boleh berlaku. Apapun untuk Bitcoin tu hanya target dalam 14 ke 10k, itu dah consider bottom, dan kita ke 40 10 bottom 14k ke 10k. Kalau dapat harga tu dah consider kita berjaya dapat bottom, dan kalau rezeki ke kawasan 8 ke 9k, kita akan grab lagi untuk long term. So itulah untuk Harmony One. Dan untuk Harmony One, jangkaan untuk next bottom. So first kali kat sini tu nak tarik Fibonacci tu, ada tarik dah Fibonacci dulu. So first kali kita ada kita akan realistic target adalah first kita attack dulu all time high dia. So daripada 0.05 kalau dapat bottom, all time high yang kita boleh dapat adalah 37 sen dolar. Kemudian kita ada 1.6 Fibonacci untuk next bulan jangkaan 0.5, dan tu ada buat dah satu trend line untuk bullish. Yang ini trend line, ini adalah trend line untuk bullish, tu dah draw lama dah. So yang ni nanti tu akan so dia dah set lock dah, kita unlock. Kemudian yang ni kita boleh drag lagi panjang, kemudian baru kita lock. So inilah trend line untuk tu punya jangkaan next bottom. Sekiranya kita break all time high kita 37 dan break 1.6, kita boleh jangkakan mana-mana di atas attack possible di kawasan 2.6, 3.6 dan 4.2, iaitu paling jangkaan paling tinggi boleh adalah 1.16 sen. Ringgit pula 1.16 dolar ataupun $1 kita boleh achieve $1 untuk next sebulan untuk Harmony One. Sebab tu dia nak invest yang banyak. Sebab apa, kita tengok chart tu pergerakan yang adalah cantik. Sebab tu juga Harmony One adalah tu punya first altcoin yang kecil, yang kata projek yang harga yang memang
top 1 tu punya Harmony 1. Ada V-Chain, ada Velocity, ada KDA. So ini tapi Harmony adalah consider top project yang consider good fundamental yang Zul aim untuk buy untuk long term. Itulah untuk target Zul Harmony 1. InsyaAllah kita akan dapat next bulan at least $1 untuk Harmony 1. So next kita akan tengokkan bercoin lain juga. Kita akan adalah KDA, Ethereum dah, Harmony 1 dah. Thank you. Semoga dapat rezeki ke 12 ke 14k. InsyaAllah kita akan dapat 14 ke 12 InsyaAllah next month. Kemudian kita tengok ni, untuk jangan lupa tengok ni, Solana. Kita akan tengok Solana drop 11% semalam. Solana drop 11%. Apa yang berlaku kita akan tengokkan nanti di Solana drop 11%. Untuk Solana Solana USDT drop lagi sebab adakah jangkaan kita? Yes, menjadikan kita dalam bearish, kita dalam channel drop, channel bullish, iaitu channel falling channel untuk reversal. Small pun ada. Kemudian dijangkakan malam sama ada kita masih lagi bermain kawasan ni. Cuma tu jangkakan kita boleh drop lagi ke kawasan almost dalam 1.4, iaitu possible kita akan drag dalam kawasan channel ni, kemudian drop ke kawasan $4. So menjadikan tu ada target dalam kawasan $4, iaitu 98% drop daripada all time high. Memang tu jangkakan untuk altcoin, mana-mana altcoin selain Bitcoin, kita akan drop altcoin dalam 95 ke 98%. So ini kalau hit 98% tu, consider anda dah boleh buy whatever time. Kalau street 98, even kalau ni dah dekat bottom dah bulan 1 masuk tahun 23. So kalau tahun depan bulan 1 drop ke $4 ni, consider boleh grab, dan Zul juga akan grab Solana sebanyak boleh. Zul tak letak target, tapi Zul akan grab sebanyak boleh ke kawasan $4 ni. Sebab apa? Zul tak boleh nak tumpu Solana saja. Sebab apa? Zul ada juga coin-coin yang lain Zul nak buy. Sebab tu Zul tak letak target untuk Solana, sebab harga pun $4. So consider mahal. Zul consider akan dapatkan jugalah at least 100 coin untuk Solana. Kalau dapat, alhamdulillah, itulah Zul akan hold untuk sampai tahun 2025. So untuk Solana $4, 98% adalah Zul punya target, dan possible untuk dia punya next target, next target untuk top ialah berada mana-mana dalam trendline 2 ni. Ada 2 trendline ni. So ini kita jangkakan untuk 4.2 berada at least dalam $800 untuk per Bitcoin, per coin. So ini kalau anda ada 100 coin, meaning consider anda akan dapat 82,000. So 82,000 sekiranya hit price $800. $800 meaning tambah lagi 800, ada 20 tambah 20 belakang, meaning 80,000 USD dolar. So kali 4.5 lebih kurang, kalau pun ni kali 5 lah, kalau 4.5, so anda kalilah berapa ni, 8 kali 5, almost dalam RM450,000 Malaysia. So itulah potential yang boleh berlaku di Solana. So grab buy, make sure anda invest duit yang anda expectation kan boleh loss, jangan duit beras. Sebab apa? Duit tu duit beras untuk makan, tu duit investment lah, duit yang expectation boleh loss. InsyaAllah kalau kita dapat harga ni ada boleh naik balik, kita akan dapat kuartal potential yang besar untuk profit untuk Solana. Sebab juga Solana memang antara Zul aim juga, Solana, Avax, Polkadot, Matic tu. InsyaAllah nanti Zul akan buat live masa Zul dah balik rumah nanti. Dah buat live, insyaAllah kita akan tengok beberapa coin yang memang Zul akan target. Contoh Solana ni, okay, insyaAllah kita akan dapatkan 100,000 coin. 100 coin kalau ikutkan $4, anda perlu keluar almost $400. Betul tak? Yes, $400. $400 anda kalilah dengan 4.5, ataupun nak senang kali saja dengan 5 ringgit. So 4 kali 5 almost dalam RM2,000 Malaysia. So kalau anda ada duit expectation boleh loss RM2,000, anda boleh loss RM2,000, dan anda boleh ada opportunity untuk untung sebanyak $800 per coin, darab dengan 100, anda akan dapat RM80,000, $80,000 kali 0.45, ataupun kali senang kata kali 5, anda bermasalah RM450,000 Malaysia. Tu itulah Solana, macam mana jangkat untuk bottom dan top Solana. So invest duit yang apapun, invest duit yang anda expectation kan boleh loss. So untuk Solana dah drop $12 dan currently menuju ke kawasan $4. Sebab apa? Dah tak ada support dah di kawasan $12-4 tu. Kalau ikutkan kita ada small sikit di kawasan almost $9, nanti kita akan tengok balik. So kita akan ada small saja, small position. Dia ada possible nanti dia akan letak satu trend line, horizontal ray. So kita akan possible dapat sedikit yang ini. Kita ada satu, kemudian dia akan letak lagi satu. So antara between tu ialah kita punya current critical small support.
dan quarter key level, dan sekiranya kita lost position dalam 9 point, okey ni kita punya support, meaning kita currently okey price dah touch pun 9.45 tu, tanpa tengok kat situ pun tadi tu draw trendline, kita tengok kita dah break di 9.45, loss 9.45, kita akan tunggu 7.6, break 7.6, automatic kita akan drop ke $4. So itulah anda dan yang anda boleh monitor untuk kalau siapa-siapa nak buy di $4 ni bersama Zul akan buy $4, Zul dapatkan 10, 100 coin. InsyaAllah Zul akan standby dah siap untuk Solana. Ini kita akan buy untuk Solana, kemudian ada coin nanti kita akan buy juga. Sebab tu cakap hantu Harmony One Zul tak 10 bukit, kalau ada lebih-lebih nanti baru Zul akan top up lagi. Dan insyaAllah Solana adalah antara coin yang Zul akan buy untuk long term. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. Apapun sekiranya anda tengok permintaan anda untuk buat review, sekiranya anda nak tengok chart anda di dalam review Zul, make sure anda type saja komen di ruangan komen bawah, dan insyaAllah next review Zul akan buatkan. Dan insyaAllah kita akan on track, kita masih lagi on track untuk bottom, dan insyaAllah nanti bulan 1 nanti Zul kita akan start buy. Dan setiap kali Zul nak buy, insyaAllah Zul akan buat live. So target depan lah Zul akan letakkan mungkin awal bulan ataupun hujung bulan Zul akan start buy untuk sebab apa, masa tu dah bergaji dan kita boleh tambah lagi modal yang ada dan tambah modal yang dapat untuk tambah lagi beberapa coin. So guys, itu aja untuk pagi ni. Like, subscribe, share kepada rakan-rakan anda lain. InsyaAllah kita akan dapat bottom Bitcoin ke kawasan 14k, dan kita dapat itu kita akan start buy. Dan tahun depan lah tahun 23, 24 lah tahun membeli. So amat excited sebenarnya tahun nak masuk tahun 23 ni. Kita akan buy sebanyak boleh 23, 24. InsyaAllah tahun 25 kita akan tuai hasil, dan insyaAllah tahun 20, 26 kita akan repeat balik kembali bearish market, dan masa tu kita akan ada lebih strong modal, strong capital untuk buy dan untuk build up more quarter opportunity untuk kata income yang lebih banyak dalam quarter investment. So guys, itu aja untuk pagi ni. Like, subscribe, share kepada kawan-kawan. Jumpa anda next review. Assalamualaikum. Bye bye.